Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan teruskan lagi. Saya ingat ni last lah untuk subtopik sebelah, topik sebelah, bab sebelah ni, daya dan gerakan. Okey, dalam menghabiskan lah untuk sisipan 2020. Okey. Baik, seterusnya kita akan masuk dalam bab 11.3 pecutan graviti dan jatuh bebas. Okay, hari ni kita akan habiskan story lah untuk minggu ni lah. Okey. Pertama sekali kita akan bincang pecutan graviti. Kalau kamu ingat masa sekolah rendah kot, saya ingat ada cerita pasal satu orang nama Newton duduk bawah pokok, tiba-tiba jatuh apple. Dia fikir pasal apa boleh jatuh buah apple ni, pasal apa tak naik ke atas kan. Daripada situ wujudnya dia punya teori adalah ada graviti. Okey, semua objek di sekeliling kita ditarik ke arah pusat graviti bumi oleh daya graviti bumi. Kan? Sebab tu kamu tengok ada perbezaan bila orang yang duduk kat bulan terapung-rapung. Pasal apa di bumi kita boleh berpijak di atas bumi. Kita tak terapung sebab adanya graviti. Kita ditarik ke arah pusat graviti. Daya graviti menyebabkan satu objek sentiasa jatuh ke bawah. Okey? Kalau tak ada graviti, kita ke mana? Kita terapung lah. Payah kan? So, Tuhan jadikan bumi ni ada graviti, so semua benda akan tertarik ke bawah. Dan satu objek seperti buah apple yang jatuh akibat daya graviti bumi akan mengalami pecutan graviti. Dia ada pecutan graviti, maksudnya ada benda ditarik ke bawah, mesti ada nilai. Dia ada pecutan graviti. Simbol yang digunakan bagi pecutan graviti ialah G. Okay. Di permukaan bumi, nilai pecutan graviti G ialah 10 meter per saat 2. Okay. Pasal apa ada pecutan graviti? Sebab dia ada halaju dia berubah kan. Okay, halaju sebab contoh macam pokok buah apple, dia duduk di atas pokok, dia jatuh ke bawah. Masa duduk atas pokok, dia kosong sifar halaju dia. Bila dia mula bergerak ke bawah, dah ada perubahan halaju. Bila sampai ke bawah, dia jadi pecutan lah. Sampai ke bawah balik. Dengan pergerakan tu dia ada pecutan. Dan pecutan graviti situ ada 10 meter per saat. Okay. Bila ada graviti, dia bersangkut paut dengan jatuh bebas. Apa itu jatuh bebas? Satu objek dikatakan mengalami jatuh bebas apabila jatuh di bawah tindakan daya graviti sahaja. Di bawah tindakan daya graviti sahaja. Sebagai contoh, sehelai kertas tidak jatuh bebas kerana gerakannya dipengaruhi oleh rintangan udara. Objek yang jatuh bebas mempunyai pecutan graviti yang sama tanpa mengira jisim dan bentuknya. Okey. Walau bagaimanapun, jatuh bebas sebenarnya hanya berlaku dalam keadaan vacuum, iaitu di dalam ruang yang tiada udara. Yang kita tengok tadi. Tengok kalau kita tengok bulu dengan bola bowling tadi, bila ada udara, dia akan jatuh berbeza kan. Pecutan tengok yang paling laju, bola bowling tu jatuh dulu. Baru bulu tu jatuh. Tapi bila disedut semua udara keluar, yang hanya tinggal adalah objek saja, dilepaskan pada masa yang sama, walaupun jisim berbeza dan bentuk berbeza, jatuh bebas berlaku. Di situlah pengukuran daya graviti sebenarnya. Okey, bermaksud dijatuh pada masa yang sama. Itu ialah jatuh bebas. Di dalam kebuk vacuum, sehelai bulu ayam dan bola tenis dijatuhkan dalam ketinggian yang sama akan mendarat pada masa yang sama. Tak kira lah bola tenis ke, bola bowling ke, dia akan jatuh pada masa yang sama. Sebab satu yang dipengaruhi hanyalah graviti sahaja. Sebab tu dia berlaku objek jatuh bebas. Kalau dia duduk dalam keadaan berudara, dia berbeza jatuh dulu. Yang berat akan jatuh dulu. Tapi kalau duduk dalam keadaan vacuum yang tiada udara, siapa yang jatuh dulu? Sama-sama jatuh pada masa yang sama. Itu dipanggil jatuh bebas. Okey. Saya teruskan lagi. Okey, macam mana kita nak kira jatuh bebas tu? Okey. Macam saya kata tadi, mula satu benda, satu objek duduk di atas, dia pegun. Bila pegun maksudnya dia stay lah, macam buah durian duduk atas pokok, dia stay kosong. Dia senyap kat situ.
Halaju dah, dia tak bergerak, bermaksud halaju dia 0 meter per saat. Tapi bila dia mula dilepaskan ataupun tangkai buah durian tu mula terputus daripada dahan dia akan halaju bertambah. Bertambah. Bila bertambah, halaju bertambah apa berlaku? Adanya apa? Pecutan. Ataupun kita panggil gravity. Nah. Graf, okey. So, jatuh ke bawah. Okey, faham dekat situ? Bermaksud bila dilepaskan, halaju bertambah disebabkan ada pecutan graviti. Okey, dia berlaku jatuh bebas. Okey, graf dia macam mana? Graf halaju masa. Sebelum dilepaskan, halaju objek ialah sifar. Objek berada dalam keadaan bergun senyap. Apabila objek dilepaskan, halaju objek bertambah dengan seragam. Kecerunan graf halaju melawan masa dikenali sebagai pecutan. Pecutan ini dikenali sebagai pecutan graviti. Dia macam tu graf dia. Tengok graf dia meningkat secara seragam. Okey, ni graf halaju bahagi masa bukan graf sesaran bahagi masa. Okey, saya nak laju sikit sebab bahagian ni. Okey. Ketika jatuh bebas pula, objek bergerak dengan halaju yang lebih besar daripada halaju awal. Hal ini dapat kita lihat melalui kecerunan graf yang lebih besar. Tadi graf itu kecil, ni kita besarkan. Ni graf sesaran bagi masa Tadi graf halaju bagi masa. Ni graf sesaran melawan masa. Sebaik sahaja objek itu dilepaskan, objek itu bergerak dengan halaju yang kecil. Okey, tengok kecerunan dia. Sebelum dilepaskan, sesaran objek adalah sifar dan objek berada dalam keadaan bergun. Mula tak lepas kosong. Okey, bila dilepaskan, halaju tu ada halaju, tapi halaju tak tinggi mana. Tapi semakin lama semakin jauh halaju itu bertambah. Tengok ni kelengkungan graf dia. Tak apa. Kamu cuma perlu ingat bentuk graf. Tadi kalau halaju masa dia akan naik. Kalau graf halaju masa dia jadi macam tu. Tapi kalau graf sesaran dia melengkung Okey, tak apa. Kalau objek melawan graviti pula, kita baling ke atas. Masa kita baling, halaju dia bawah. Dia dah daripada bawah kan, terlontak ke atas. Mula-mula laju, kalau mau kau perlahan sampai satu tahap yang tertinggi dia di sini, dia sebenarnya dia berhenti. Baru dia akan jatuh balik. Terima masa berhenti tu terlalu cepat lah. Okey, masa dia naik, mula-mula laju, kalau bawa ke perlahan sampai satu puncak dah, kita panggil sasaran maksimum dia, halaju dia jadi kosong. Baru dia jatuh balik. Itu kalau satu objek yang dibaling ke atas. Okey. Graf halaju lawan masa dia. Mula-mula halaju yang mula bergerak tu laju. Makin lama makin perlahan, halaju objek semakin berkurang apabila objek bergerak ke atas. Makin ke atas dia halaju berkurang. Kecerunan graf halaju masa adalah negatif. Negatif lah kan, sebab dia punya halaju dia makin kurang. Pada ketinggian maksimum, halaju adalah sifar. Bila sampai satu objek tu sampai ke atas sekali, dia akan berhenti. Kita faham macam tu lah. Kalau kita tengok graf lawan masa pula, objek, sebaik saja objek yang ke atas, objek bergerak dengan halaju V. Ada nilai lah. Pada masa sama, sesaran objek berubah dengan cepat. Kita balingkan dia cepat naik. Tapi bila makin sampai ke atas, dia makin kurang halaju dia. Dan bila sampai ke tempat yang tertinggi ataupun sesaran maksimum dia, halaju dah tinggal sifar. Betul lah kan kita bincang tadi. Dan objek akan berhenti buat seketika sebelum jatuh semula ke bawah. Kalau kamu perasan masa kamu baling adik kamu kan, lompat lambung dia bagi dia tu, dia baling tu, kita akan nampak dia macam nombor laju ke slow dia berhenti semua jatuh. Macam tu. Tak kira lah kamu baling apa macam tu lah. Okay.